بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin amma ba'da. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah kita diberi kesempatan sekali lagi tuan-puan untuk bersama-sama dalam majlis pada pagi ini untuk meneruskan modul kita ataupun pengajian kita berkaitan dengan protokol sembahyang yang betul sebagaimana panduan yang diajar oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab fiqh. Hari ini tuan-tuan kita akan sambung insya-Allah 8 jenis protokol perbuatan di dalam sembahyang yang kita dah bahas sebelum daripada ini. Satu daripada 8 iaitu niat sembahyang. Bahasa akademik dia ataupun bahasa fiqh dipanggil rukun fi'li. Di dalam sembahyang ini tuan-puan 13 juzuk sembahyang, 13 rukun sembahyang terbahagi kepada 2 komponen. Yang pertamanya adalah rukun qauli, iaitu protokol jenis ucapan ataupun skrip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ucap mengikut ketetapan ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang telah kita bincang secara review sebelum daripada ini. Dan ada komponen yang kedua, nama dia ialah rukun fi'li 8, rukun qawli 5, jadi 5 campur 8 13 juzuk sembahyang lengkap, 13 juzuk sembahyang barulah dinamakan diri sembahyang. Baik, kita sambung 8 perbuatan, iaitu cara pergerakan, position kita, pergerakan kita mengikut protokol yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya yang telah kita bincang iaitu niat. Kita dah tahu makna niat. Yang keduanya kita tahu standard niat, itu asas dia. Kalau detail dia ada 7 subtopik niat, tapi kita tak berkesempatan tuan-tuan kerana kita nak fokus yang asas-asas sahaja. Jadi ada 7 subtopik niat itu kita bincang 2 daripadanya, iaitu niat sembahyang ataupun makna niat, dan yang kedua yang telah kita bincang standard niat, nisbah jenis sembahyang. Standard niat di dalam sembahyang ni ada 4, tapi kita bincang 1 daripada 4, iaitu standard yang pertama mesti ada 3 item niat yang wajib dan 3 yang sunat yang telah kita bincang minggu lepas. Jadi 3 niat, 3 item niat, 3 juzuk niat yang wajib di dalam sembahyang, dan 3 lagi sunat. Ini ni jenis sembahyang fardu sahaja tuan-tuan. Sembahyang sunat lain. Kalau sembahyang fardu pula fardu 5 waktu, tak termasuk Jumaat. Kalau Jumaat dia ada 4 juzuk, 4 item yang wajib, 3 item sunat. Tapi yang kita fokus bulan lepas iaitu minggu lepas iaitu 3 item yang mesti ada dalam niat, 3 yang wajib, 3 yang sunat. Settle tuan-tuan. Sebelum kita bincang pagi ni, kita nak bincang protokol yang kedua iaitu qiyam. Kita nak bincang qiyam dan juga rukuk. Hari ini 2, insya-Allah 2, dan selebihnya kita akan bincang dalam next kuliah kita. Sebelum tu tuan-tuan, saya lupa nak sebut sunat. Sunat di dalam niat ini
ataupun ketika takbiratul ihram ada perkara sunat. Yang kita fokusnya adalah wajib, tapi dalam masa sama kita combinekan dengan sunat. Sebab apa? Sebab kita target bayaran ataupun pahala yang Allah offer kepada kita, kita nak tapau kedua-dua. Yang wajib pun kita nak dan yang sunat pun kita nak. Jadi setiap pergerakan tuan-puan, dia ada bayaran pahala dua kategori. Bayaran yang wajib, yang sangat wow, yang sangat besar pahala dia. Dan yang kedua, dalam masa sama ada offer sunat. Dalam mazhab Syafi'i ini tuan-puan, sunat ini ada dua, ab'ad dan juga hay'ah. Yang kita nak sebutnya tuan-puan, satu daripada beberapa perkara sunat. Di dalam takbiratul ihram itu kita dah buat, cuma gini kita nak polish sahaja, kita nak bagi semak, nak bagi cantikkan. Apa dia yang sunatnya ketika takbiratul ihram? Perkara sunat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar itu, iaitu disunatkan pergerakan tangan kita. Dia panggil ketika mengucap lafaz takbiratul ihram disunatkan mengangkat dua tangan. Jadi kita hari ni nak tengok tuan-puan bagaimana cara yang tepat, afdal pergerakan tangan kita ketika ucapan Allahu Akbar. Bila nak mula bergerak, bila nak completenya, bila nak siap. Maksudnya bila last. Bila mula bergerak, bila selesai. Itu kita nak tahu. Jadi di sini tuan-puan, status pergerakan ini nama dia lah sunat hay'ah, bukan ab'ad, sunat hay'ah. Iaitu sunat hay'ah ni tuan-puan, bahasa mudah kita panggil aksesori ataupun make up di dalam amalan solat. Maksud apa? Maksudnya sunat ini untuk mencantikkan rupa amalan sembahyang kita. Dia ada rupa dia. Sebab apa tuan-puan? Sebab pahala ini, bayaran ini, dia status dia wujudi, benda yang real, benda yang ada. Kalau Allah buka mata kita, penglihatan kita, hijab kita, maksud buka hijab ini, Allah Ta'ala berikan kuasa pemandangan yang luar biasa, yang nampak perkara yang tak dapat dilihat secara normalnya. Tetapi Allah beri kekuatan penglihatan kita untuk nampak yang luar biasa. Itu dipanggil buka hijab. Sekarang ini pandangan kita tuan-puan, pandangan yang kebiasaannya Allah berikan kekuatan pandangan kita, biasa sahaja, pahala tak nampak. Walaupun pahala itu wujudi, pahala itu benda yang statusnya ada, statusnya betul-betul ada. Kalau Allah buka hijab, nampak pahala itu, boleh nampak. Apabila dia nampak tuan-puan, dia ada gambaran, dia ada view, dia ada rupa, dia ada wajah dia, maksudnya dia ada rupa dia. Maka cantik ataupun tidak, amalan pahala kita ini berdasarkan sejauh mana kita melakukan amalan sunat di dalam sembahyang kita. Dan sunat ini tuan-puan ada dua ranking dia. Pertamanya nama sunat ab'ad, ada 8 sahaja, dan selebihnya dinamakan sunat hay'ah. Dia pahala tak sama dua tu. Kalau ab'ad, dia pahala dia lebih besar dan dia ada kesan kepada rupa sembahyang kita. Tu dia ab'ad. Ab'ad ini asal daripada ba'dun, sebahagian daripada wajib. Seolah-olah status dia seperti wajib, seperti sahaja. Kalau kita tak buat ab'ad, kesan dia apa? Kesan dia cacat amalan solat kita. Bukan tak jadi amalan, tak jadi amalan, sah amalan sembahyang kita, tetapi dia cedera, dia cacat. Seperti orang yang tidak ada tangan, orang yang tidak ada kaki. Walaupun kepalanya ada, tubuhnya ada, tapi kudun kakinya, kudun tangannya. Seperti itulah gambaran kalau kita meninggalkan sunat ab'ad di dalam sembahyang. Ada 8, insya-Allah akan datang kita akan belajar. Dan selebihnya tuan-puan dinamakan sunat hay'ah, yang kita sebut aksesori, yang kita sebut make up di dalam sembahyang kita, untuk mencantikkan rupa amalan sembahyang kita. Dia tidak mencederakan sembahyang kita. Seperti apa kata ulama kita, kata al-Imam
Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli, di belakang tu dia gambarkan sembahyang sunat hai'ah ini seperti kalaulah kita tinggalkan menyebabkan tak cantik amalan sembahyang kita, seperti orang yang tidak ada rambut, tidak ada bulu, kepalanya tidak ada rambut, bulu-bulu keninnya tidak ada, janggut-janggutnya tidak ada, misa-misanya tidak ada, bulu-bulu romonya tidak ada. Kalaulah tidak ada rambut, cacat ataupun tidak, tak cacat. Orang yang tidak ada rambut, dia tak cacat, dia tak cedera. Cuma dia tak sempurna macam orang lain sahaja. Tak cantik sahaja, tak handsome sahaja. Walaupun setengah orang dia kata nisbah saya, botak itu yang saya minat, handsome bagi saya, itu bagi dia sahajalah. Tapi umumnya tak ada rambut ini, walaupun tak cedera tetapi tak cantik. Baik, itu dia aksesori. Baik, apa yang kita nak tambah aksesori sembahyang kita, tuan-puan? Ketika takbiratul ihram yang wajib itu, Allahu Akbar itu wajib, niat dalam hatinya wajib. Ada dua benda, ucapan luarnya wajib, di dalamnya wajib. 3 item yang kita niat. Aku sembahyang fardu zuhur, itu wajib. Ucapan pula wajib, Allahu Akbar. Dan yang sunatnya itu, tuan-puan, pergerakan, iaitu pergerakan tangan kita, mengangkat 2 tangan ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Cara kita nak angkat, hari ini tuan-puan kita nak belajar, kita nak ulang kaji balik cara mengangkat tangan mengikut standard yang afdal. Ada 2 standard sini ya. Yang pertama standard biasa, dipanggil standard sunat. Yang kedua standard afdal. Bayaran tak sama. Sunat ni maksud, tuan-puan, kalaulah kita buat dapat pahala, kita tinggalkan rugi sahaja. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Kita buat perkara sunat ini akan dibayarkan pahala oleh Allah Ta'ala, dan kita meninggalkan sunat ini rugi sahaja. Tidak akan diseksa, tidak akan direkodkan dosa, tetapi rugi. Cuma ada satu lagi standard dia, dinamakan afdal. Sunat tapi naik satu ranking, satu standard, nama dia ialah afdal. Kategori sunat, cuma dia lagi tinggi, afdal, akmal, 2 nama, afdal, akmal. Ini biasa orang kita sebut akmal, orang kita jarang sebut afdal. Engkau lah afdal sikit jadi iman, aku ni kurang. Engkau lah afdal jadi iman, aku kurang. Kenapa sebut afdal? Maksud afdalnya, tuan-puan, aktsaru thawaban, terlebih banyak bayaran pahala akan diganjarkan oleh Allah. Itu mana afdal. Akmal, lebih sempurna, tu akmal, lebih perfect, akan direkodkan pahala di sisi Allah. Maksudnya, tuan-puan, ada pahala tambahan, bukan pahala biasa sunat sahaja. Ini yang kita nak. Sebab itu kita nak sebut, tuan-puan, ini 2 standard ini. Pertama standard biasa, yang keduanya pergerakan kita capai standard yang perfect di sisi mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain. Baik, standard pertama, pergerakan mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Orang kita, tuan-puan, terkadang dia terconfuse. Apabila kita kata takbir, dia sangkakan takbir itu ialah mengangkat tangan. Sebati dengan jiwa dia, takbir, angkat tangan. Takbir, angkat tangan. Dia sangkakan angkat tangan itu takbir. Sebenarnya takbir itu ucapan. Yang mengangkat tangan itu pergerakan yang sunat. Ucapan itu perkataan yang wajib. Mana takbir dalam salat? Allahu Akbar. Dia tak boleh pisahkan di antara angkat tangan dengan takbir. Tu betapa sebatinya orang kita kenalnya takbir, sehingga membawa dia combine sekali takbir dan mengangkat tangan. Sebenarnya takbir itu ucapan skrip yang kita baca, Allahu Akbar, itu ucapan takbir yang wajib. Adapun mengangkat tangan itu bukan takbir, itu pergerakan mengangkat tangan
ketika mengucapkan lafaz takbir, statusnya sunat hai'ah. Takbir itu statusnya wajib. Okey, set up. Standard pertama sunat angkat tangan. Macam mana cara dia tuan-puan? Sunat ini sangat mudah dan simple saja. Asalkan kita angkat saja, level mana pun dapat pahala sunat. Asalkan bergerak sedikit, separuh, lebih sunat. Contoh tuan-puan, Allahu Akbar. Macam orang yang penyegang, tak berapa rajin sangat. Allahu Akbar. Bukan tak kuat, sado dianya. Energy power. Tapi angkat tangan macam orang pemalas. Allahu Akbar. Ada. Dapat pahala? Ya, dapat pahala. Tapi standard pertama, dia panggil standard sunat. Sekurang-kurang dapat pahala sunat, angkat tangan macam mana rupa sekalipun dapat pahala. Sama ada sedikit ataupun pertengahan ataupun terlebih. Ada macam-macam versi tuan-puan kita tengok. Tidak ada keseragaman, tidak ada penyelarasan. Ikut versi dia. Ikut suka aku. Rasa sedap buat rendah, Allahu Akbar. Rasa naik sikit hari ni, Allahu Akbar. Rasa nak terlebih, semangat lebih, Allahu Akbar. Ikut dia. Tu dia panggil ISA. Ikut suka aku nak angkat macam mana pun. Bukan kau yang angkat tangan, aku yang angkat tangan. Jangan tegur. Tegur marah dia. Kenapa Haji angkat terlebih? Ikut aku lah, bukan tangan kau. Jangan tegur dia. Tegur 2 kali dia lepang kita. Tangan aku yang angkat, bukan kau. Kan aku angkat dekat kau. Marah dia. Dapat pahala sunat. Yang kita nak targetnya tuan-puan, yang kita nak target yang standard yang kedua. Ini bayaran yang lumayan, iaitu afdal akmal. Afdal tu terlebih besar pahala ganjaran di sisi Allah. Kalau al-fadil lain, dia asal daripada kata dasar yang sama. Kalau al-fadil, orang yang lebih, kita panggil nisbah kepada kawan kita al-fadil, orang yang lebih, ilmunya lebih, akhlaknya lebih, adabnya lebih, pengalamannya lebih, amalannya lebih, kita panggil al-fadil, orang yang lebih. Al-mukarram, orang yang mulia. Itu gelaran-gelaran kepada kawan-kawan kita. Baik. Mazhab Syafi'i tuan-puan, mazhab Syafi'i. Tuan-puan jangan terkeliru mazhab lain. Mazhab Syafi'i, kita mula bergerak tangan kita tuan-puan, waktu kita ucap kita nak setting elok ni di antara perkataan dengan pergerakan. Ucapan dengan pergerakan. Mula tangan bergerak dan tangan selesai ba. Itu satu kita nak matching. Yang kedua dulu, pergerakan dulu. Baik, kita tahu pergerakan sebelum kita nak akan matching sekejap lagi. Baik, pergerakan kita tuan-puan, tangan kita disebut di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Disebut di dalam kitab I'anatul Talibin. Kita yang ketiga disebut di dalam Al-Baijuri Ibnu Qasim. Sama tuan-puan, banyak kitab-kitab lain. Saya sebut 3 rujukan sahaja. Kita ni tuan-puan dah tahu, cuma kita recall sahaja. 2 ibu jari bersamaan, bukan bersentuh. Mazhab kita tak bersentuh. Bersamaan dengan 2 cuping telinga. Musawat. Bersamaan dengan 2 cuping telinga. Standard dia. Kita nak angkat sekejap lagi. 2 cuping telinga sama dengan 2 ibu jari. Dan hujung sini tuan-puan, hujung ni dia panggil hujung anak jari ni bersamaan dengan paras 2 cuping telinga. Ni 2 apa? 2 telinga atas. Jadi bawah sama, atas sama dengan ni. Bermakna tuan-puan, caranya ini untuk lelaki dulu, untuk lelaki. Bermaknanya tuan-puan, perempuan lain. Jangan tuan-puan ikut laki makruh. Ni sekejap lagi kita terlupa cerita perempuan. Orang perempuan pun, akak-akak kita pun balik ubah versi baru. Rupanya dia ambil versi lelaki. Tak boleh, makruh. Makruh lelaki. 3 perempuan
dan perempuan tiru lelaki. Baik. Lurus pergerakan. Ini pergerakan dulu. Kejap lagi kita akan masukkan dengan ucapan, masuk dengan suara. Pergerakan. Ini ke sini, tuan-puan, sini. Okey. Ini saja. Tak perlu macam tu. Itu silap. Silap puluk. Tak perlu macam ni. Ada teknik dia lah. Teknik kita mudah saja. Macam ni. Okey. Satu bersamaan saja. Agak-agak tuan-puan, tak perlu tepat sebab kena tengok cermin kan nak tepat. Tuan-puan belajar depan cermin. Permulaan latih mengadap ni, latihan kita ni, buat depan cermin. Sama. Tak perlu buat pembaris. Kerana buat pembaris kan kena sama. Sama ni. Sebab tu kan dia terconfuse dengan mazhab lain, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kena letak macam ni. Kita cikgu-cikgu ajar kadang-kadang di sekolah dulu, cikgu tu dia belajar luar negara, dia buat balik di Malaysia, dia buat balik juga mazhab yang dia belajar di luar negara, Hanafi. Ini Hanafi. Kita macam ni. Okey, sekali lagi tuan-puan. 1, 2, 3. Macam tu je. Okey. Kali terakhir 3 kali. 3 kali tunjuk. Raptai. Okey. Itu orang panggil apa? Sunat, ucapan sunat. Jangan macam ni. Ini semua raja. Kawan saya dia belajar silat. Dia macam tu. Baru dia tunggu gustan. Saya kata tak payah gustan. Okey, settle tuan-puan. Ini lelaki. Settle. Yang kedua kita nak matching balik tuan-puan. Settle pergerakan nak matching dengan suara. Baik, bila nak mula A, bila ba. Bila mula A, bila ba. Setting pergerakan kita dah tahu. Ini pergerakan tanpa masuk muzik, tanpa masuk suara. Itu lagu pula, nak buat lagu pula. Pergerakan dulu. Belum masuk suara lagi, belum masuk lagu lagi. Belum masuk lagu. Okey, kita masukkan lagu. Okey. Sini tuan-puan. Mula. Bar, sini bar. Bar complete. Allahu akbar. Bar. Allahu akbar. Jangan bar separuh jalan. Setengah orang Allahu akbar. Bar awal. Teruk lagi. Allahu akbar dulu. Allahu akbar. Teruk lagi. Tak dia suara dulu baru bergerak. Lagu dulu baru bergerak. Dia kena serentak. Tu dia panggil bagi matching, bagi tally. Di antara pergerakan kita mula Allahu akbar. Konsep ni juga tuan-tuan kita apply di mana? Di takbir intiqalat. Takbir satu lagi kita pernah sebut kat tuan-puan, takbir dalam salat ada 2. Pertamanya nama dia ialah takbiratul ihram yang wajib. Takbiratul ihram wajib. Dan ada satu lagi takbir dia panggil takbir intiqal. Takbir untuk berpindah rukun ke rukun. Kita nak rukun, Allahu akbar. Nak sujud, Allahu akbar. Bagaimana pergerakan A bila ba? Pergerakan A kita mula nak turun. Nak sujud, jangan jatuh. Nak sujud, Allah. Bila ba, dahi kita sampai ke tempat ataupun mencecah ke sejadah, maka bar. Sebab itulah tuan-tuan saya pernah sebut sebelum daripada ini, bar imam message kita di belakang sana apabila bar imam, makmum dia mula bergerak. Selagi tak bar imam, jangan bergerak. Sebab tu imam dia kena setting cantik, jangan bar separuh jalan. Ada juga imam dia sempuk tengah paruh jalan bar dah. Allahu akbar. Baru separuh jalan dah bar. Makmum noh saf yang ke-20 dia turun dah. Sedangkan dia tak boleh bergerak sebelum imam selesai
sujud sebelum imam sempurna sujud, baru makmum mula. Tu dia panggil bila makmum mula bergerak. Tu dia ada masa dia. Baik, saya tuan-tuan. Bagi lelaki komplit, kita ada dua-dua, satu pergerakan, satu lagi matching dengan suara. Yang mazhab lain tuan-tuan, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal lain, mazhab Imam Malik lain, mazhab Hanafi lain. Tiga mazhab lagi berbeza. Kalau Hanafi dia ke telinga, Allahu Akbar, dia hampir dengan telinga. Mazhab Malik dia sekat tu sahaja, Allahu Akbar. Yang mazhab Syafi'i yang perfect, dia gabungkan dua hadis. Di sini yang ni, di sini atas. Ini dia menggabungkan dua hadis yang digunakan oleh Imam Malik dan hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi, digabungkan dua-dua itu untuk melengkapkan teknik pergerakan dalam mazhab kita. Baik, settle. Jadi tuan-puan, kalau tidak menjadi kesalahan, cuma dapat pahala sunat, tak dapat pahala perfect. Kalau dia angkat macam ni, ikut Imam Ahmad, Imam Malik pun boleh, macam ni pun boleh, separuh pun boleh. Tetapi dapat pahala sunat saja. Yang kita naknya adalah bayaran lebih yang dinamakan standard afdal akmal, ataupun standard yang lebih, iaitu bersamaan dengan baris atas. Baik, perempuan pula tuan-puan, settle lelaki. Perempuan dia tak sama. Perempuan dia ke bawah sedikit. Dia ke bawah, iaitu sini paras bahu. Ini ni macam ni. Allahu Akbar. Dan tangan pun perempuan tak sunat buka. Sayap dia ni tak perlu kembangkan. Dua sayap dimasukkan. Macam tu. Sopan santun. Ini protokol perempuan. Allahu Akbar. Dan ni pun jangan kembangkan. Perempuan sunat. Laki standard saja macam tu. Tapi perempuan dia sunat. Kiri kanan ni sunat sayap dia masukkan ke dalam sedikit. Itu bagi perempuan. Allahu Akbar. Bar di sini tuan-tuan, bar di sini. Baik. Jadi ketika mana dia takbir, jadi tangan dua, angkat dua, dan qiyam tu standard, kita tahu qiyam tu bukan di atas. Itu mazhab lain, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik irsal. Imam Malik dia tak sunat. Kita di sini. Okey, settle tuan-tuan. Kita terus kepada qiyam. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, rukun yang kedua, protokol yang kedua, cara untuk kita bergerak, iaitu rukun yang bernama qiyamun. Dalam bahasa kita, berdiri betul. Qiyamun, berdiri betul. Baik, qiyam ni tuan-puan, salah satu daripada rukun perbuatan. Salah satu daripada rukun perbuatan yang 8, iaitu rukun yang kedua yang bernama qiyam. Apa dia qiyam ni tuan-puan? Qiyam di dalam bahasa kita merujuk kepada berdiri betul. Berdiri betul dengan menegakkan ataupun membetulkan tulang belakang, walaupun dengan cara bersandar sekalipun. Okey, maksud berdiri betul, apa yang betulnya? Betulkan tulang belakang kita walaupun terpaksa bersandar di dinding sekalipun, mesti kita buat. Kalau kita tak boleh untuk betulkan, melainkan boleh betul dengan menyandarkan di dinding, terpaksa sembahyang di dinding untuk membetulkan tulang belakang kita, boleh, maka boleh ataupun mesti sembahyang berdiri dengan cara membetulkan tulang belakang kita. Cara dia terpaksa kena sandar di dinding, boleh. Maksudnya boleh sembahyang begitu. Baik, settle. Jadi kesimpulan tuan-puan,
Maksud betul di sini, berdiri betul ini, tegakkan di sini bukan kepala yang kita tegakkan, tetapi kita betulkan belakang kita, ini tulan belakang kita. Cuma dia standard yang afdalnya, dia ada dua standard juga di sini, sama juga dengan standard qiyam, standard pergerakan tangan tadi. Ada dua standard. Pertama, standard yang afdal. Yang tuan-puan buat hari ni itu sebenarnya standard yang afdal, yang kita berdiri hari ni. Ada satu standard lagi yang kita jarang-jarang buat, tapi kita just info sahaja. Standard yang kedua dia panggil standard berdiri betul level sah. Bukan afdal, cerita sah sahaja, dinamakan berdiri betul juga walaupun dia bongkok macam tu. Level mana tuan-puan? Level tulang belakang kita ini berdiri betul macam ni, ini dinamakan berdiri betul yang perfect, yang standard afdal yang kita buat sekarang ini. Ada satu level lagi dinamakan level sekurang-kurang berdiri betul. Level mana? Iaitu atas dia, border dia tuan-puan. Sekejap lagi kita akan bincang rukuk. Dia pemisah dia ialah atas sedikit pada rukuk. Dinamakan berdiri betul, walaupun tulang belakang dia tak betul, perfect, tak sempurna, tapi dinamakan berdiri betul. Bongkok, dia bukan kerana bongkok. Kerana bongkok ke isu lain. Bongkok tua 100 tahun lebih, jalan macam ni tuan-puan. Jalan macam ni kerana dia bongkok tua, tak boleh betulkan kerana dia dah bongkok. Ini kerana bongkok, bukan. Kita nak cerita ini isu yang orang yang biasa, yang mampu. Standard berdiri betul. Standard yang pertama, standard sekurang-kurang sah berdiri betul, walaupun tidak ada pahala bonus. Macam mana level dia? Ini kita panggil level rokok. Sekejap lagi kita akan sebut tuan-tuan, level rokok yang pertama. Atas sedikit, macam tu. Atas sedikit daripada level rokok ataupun standard rokok. Ini berdiri betul macam ni. Ini dinamakan standard pertama berdiri betul, walaupun tak betul tulang belakang dia secantik. Sah. Cerita sah sahaja. Apatah lagi orang yang sakit, lagi-lagilah boleh, kerana dinamakan berdiri betul. Dia nak berdiri macam ni sakit belakang sangat, terpaksa macam tu bongkok. Boleh tak sembahyang macam tu? Boleh. Sedangkan berdiri betul termasuk standard berdiri betul juga, cuma tak afdal. Kenapa? Kerana standard pertama berdiri betul, level dia paling kita kata akal, dia panggil berdiri betul. Ini tangan kita tuan-puan, kalau tangan tuan-puan hulur sampai ke dua kepala lutut, itu dipanggil standard sekurang-kurang rukuk. Sah rukuk tapi tak afdal. Sekejap lagi kita akan bincang rukuk balik. 3 level. Rukuk dia ada 3. Ini ni tangan saya tuan-puan sampai ni ke dua kepala lutut saya. Sampai. Itu afdal. Ini sampai. Baik, atas sedikit tak sampai. Kalau ini paha. Ini paha sahaja. Ini kepala lutut. Jadi kalau tunduk sampai kepala lutut, kalau atas sedikit tak sampai, atas sedikit inilah level rukuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sah ke tidak? Sah. Kenapa? Itu standard rukuk yang pertama. Rukuk macam hantu. Kalau saya sebut, tuan-tuan bahasa hudus sikit, hatu kopek. Tuan-tuan tak tahu hatu kopek, tanya Kelantan jadi tahu. Di Kedah ada hantu kopek, di bukit, di gunung. Orang ada orang Kedah, gunung apa tu? Gunung Yan? Bukan. Jerai, Gunung Jerai, hantu kopek di situ satu. Dan Gunung Jerai juga mufti jin berada di Gunung Jerai. Mufti jin, bukan mufti kita. Dan di Kelantan juga ada beberapa spesies hantu kopek. Dia berjalan. Hantu kopek dia berjalan macam ni. Di kopek dia panjang, dia lipat kiri, lipat kanan, dia berjalan macam tu kopek dia. Tuan-tuan jangan minta nak tengok. Standard yang kedua,
Okey, macam tuan-puan buat sekarang ini standard yang kedua sebenarnya. Standard yang afdal ini kita duk buat sekarang ni, kena tahu. Baru kita dapat pahala bonus. Allahu Akbar. Ini standard yang afdal. Allahu Akbar. Standard afdal. Beres. Okey. Settle yang wajib tuan-puan. Jadi rukun qiyam ini ataupun syarat sah qiyam. Hari ni penat sikit technician kita. Kru penat sikit. Dapat pahala lebih. Jadi syarat qiyam tuan-puan, dia satu terma je qiyam ni syarat dia. Setiap protokol ni dia ada terma dan syarat cara kita implement. Jadi syarat qiyam sangat mudah, iaitu ada satu, iaitu berdiri dalam keadaan betul tulang belakangnya walaupun dengan cara bersandar ataupun orang bantu pegang untuk betulkan sekalipun. Itu sahaja syarat dia, betulkan tulang belakang. Jadi cuma cara betul itu ada dua, satu asasnya dan yang keduanya yang afdal. Yang kita buat itu betulkan lurus itu, itulah yang afdal. Baik. Sebelum kita nak yang terakhir tuan-puan, kita nak ke rukun yang ketiga. Kita nak bincang 3 saja pagi ni. Ataupun 2 saja pagi ni. Sebelum tu saya nak sebut sunat. Saya nak sebut sunat. Rukun kejap lagi dia agak panjang sikit. Rukun yang ketiga ni, rukun InsyaAllah kita habiskan sebelum 10.30 tuan-puan. Kita bagi laluan kepada tuan guru kita 10.30. Ada satu slot yang kedua. Kita akan break sebelum 10.30. 10.25 kita break awal. Bagi laluan tuan-puan ambil nafas. Apa nama ni, sebelum masuk slot yang kedua. Kita jangan berhenti border-border tu. 10.30 tepat. Oh, kesian. Tak sempat nak tarik nafas, tak sempat nak buat nak buat senaman, renggangan. Baik. Okey tuan-puan, ada satu lagi sunat. Yang tadi wajib, standard pergerakan yang wajib kita dah tahu. Sekarang ni tuan-puan, saya nak sebut sunat dalam qiyam. Ingat, dalam qiyam tuan-puan ada 2 sunat. Cuma sunat yang kedua tu saya tak nak sebutlah sebab kita combinekan sekali. Tangan kita tu kita combinekan sekali. Cuma satu yang saya nak sebut, iaitu perkara sunat ketika qiyam. Okey, yang pertama tu saya letak kedua tangan atas pusat ataupun maksud atas pusat bawah dada. Itu kita dah serang sekalikan tadi dengan takbir. Itu sunat ketika qiyam. Sunat ketika qiyam kita sekalikan tadi kata takbir, angkat tangan kan. Allahu Akbar. Bar itu dia kekal dan qiyam. Jadi itu pertama. Yang kedua apa? Yang keduanya kepala kita. Dia luruhnya tuan-puan tulang belakang, bukan kepala lurus. Kepala tak sunat lurus. Jangan luruskan kepala. Maksud apa? Allahu Akbar, kepala lurus. Kepala tengok depan, tak sunat. Kepala kita tunduk ke bawah, mata kita sunat memandang ke bawah. Jangan pandang ke selain daripada bawah dan jangan pejam mata. Orang tanya, Ustaz, boleh tak saya pejam mata? Sebab saya pejam mata lagi khusyuk. Sebenarnya khusyuk nisbah dia sahaja. Lagi tuan-puan pejam mata, lagi tajam pemandangan hati. Lagi pejam, lagi cerah pandangan hati. Lagi jauh dia boleh pergi. Merentasi zaman. 20 tahun dia ingat ketika dia pejam mata. Allahu Akbar. Ingat masa sekolah dulu. Sekarang dah umur 50. Sekarang dah umur 60 tahun. Tapi dia masih ingat ketika aku sekolah rendah dulu. Cari mana kelasmate aku dulu. Hidup ataupun mati. Tu je nak cari. Kalau hidup, sihat ke tak sihat. Masih ingat. Kenapa? Dia pejam mata dia. Jadi isu dia tuan-puan, tak perlu pejam mata. Sunat buka mata, pandang di bawah. Dapat pahala pandang tempat sujud. Sangat mudah kerja kita tuan-puan. Job very simple. Just pandang, ada bayaran. Ini kita kata pemurahnya Allah Ta'ala. Tengok saja ada bayaran. Ada reward yang Allah rekodkan kepada kita. Jangan pandang kiri, pandang kanan, tengok depan, tengok bawah. Tengok depan, tengok kiri, tengok kanan. Just tengok bawah. Sunat. Pahala sunat. Paling kiri, paling kanan makruh. Atas bawah makruh. Kadang-kadang orang semayang tuan-tuan, dia tak realize. Maksudnya dia tahu.
Kadang-kadang dia tahu tengok bawah tapi dia tak tahu sunat. Sebab tu kena recall balik, kena refresh balik ilmu kita. Kenapa buat? Kerana sunat. Apa maksud sunat? Buat akan direkodkan pahala pandan sahaja. Allah Ta'ala beri kita, kenapa kita pandan? Kerana dia, kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita pandan? Bukan kerana lain, bukan kerana seronok tengok sejadah, bukan kerana seronok duk perhati kepada di hadapan sejadah kita ada Kaabah dan tengok Kaabah seronok, bukan. Sebab tu kena clean, kena kosongkan, jangan ada gambar. Sebab mengganggu khusyuk kita. Tengok ini bukan kerana seronok, tapi kerana perintah Allah Ta'ala. Lam lil imtithal, lam kerana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita sedar macam tu tuan, insya-Allah kita boleh konsisten kontrol pandangan kita. Tapi terkadang orang dia tak realize, kadang-kadang dia tengok Allahu Akbar, dia tahu pandang bawah tapi dia tak tahu bahawa sunat pandang bawah dapat pahala. Menyebabkan terkadang dia pandang depan, terkadang dia pandang kiri, terkadang pandang kanan. Bilalah iman nak siap baca. Imam baca panjang, lalu dia pun sekejap tengok atas, sekejap tengok kiri, sekejap tengok kanan, bawah balik. Itu makruh. Apa maksud makruh? Tidak ada pahala pandangan kiri, tidak ada pahala pandang kanan, tidak ada pahala pandang depan. Settle tuan-tuan, fokus pandang bawah. Settle. Kita terus kepada rukun yang ketiga, rokok. Rokok ni tuan-tuan, dia ada 3 ranking dia. Kita nak tengok ranking ataupun kita panggil standard lah, mudah standard pahala. Baik, makna rokok. Makna rokok dulu tuan-tuan. Makna rokok, orang Melayu kita tuan-tuan, hebatnya dia bahasa Arab. Kalau kita tanya rokok, dia tak boleh terjemah. Tuan-tuan bolehlah tuan-tuan belajar. Orang yang bukan orang tak belajar, maksud orang yang tak refresh, tak ulang kaji ni, dia tak boleh nak terjemah. Macam kita faham BI lah. Kalau nak suruh terjemah dia, sehingga dia fasihnya BI, sehingga dia nak terjemah kepada Malay ni, dia kata dia faham Inggeris ni, tapi nak terjemah Melayu ni, apa Melayu ni? Dia cari bahasa Melayu dia. Tak boleh terjemah bahasa Melayu dia. Sebab dah biasa dengan Inggeris dia. Daripada dulu belajar sekolah Inggeris, bekerja pun banyak talking, banyak cakap Inggeris. Di rumah pun dengan anak-anak pun banyak baca cakap Inggeris. Bahasa ibunda itu dah kurang. Sehingga something dia kata, apa nak terjemah ni? Itu juga berlaku kepada orang kita. Apa maksud rokok? Rokok. Dia kata tak rokok. Rokok lah. Dia kata tak boleh terjemah. Rokok itu rokok. Kita tanya dia, Tuan Haji, Zuhur berapa rakaat? 4. Tahu? Rakaat itu apa? Rakaat lah. Bilangan rakaat. Orang tak tanya bilangan. Orang tanya rakaat itu apa dia? Ikan bahasa Arab, rakaat itu plural. Rakaat itu plural. Dia Inggeris, dia bahasa Arab, dia singular dengan plural berbeza. Sama Inggeris juga. Cuma Inggeris ni simple sikit. Bahasa Arab dia payah, dia bertukar terus. Waktun singular, awqatun jadi plural. Dia beza, jauh beza dia. Kadang-kadang ada beza yang nampak sedikit, tapi kadang-kadang beza dia jauh. Tu tengoklah dia punya jamak taksir ke jamak apa. Rakaat ni tuan-tuan, rakaat ini dia berasal daripada rakaat, beberapa kali rakaat. Rakaat. Rakaat sekali rakaat. Apa maksud rakaat? Tunduk. Tunduk. Lalu depan orang tua tunduk. Kita ajar anak kita kan, hormat sikit lalu depan orang tua, beradab sedikit lalu depan orang tua, minta lalu. Pakcik minta lalu. Saya lalu depan ya. Dan lalu pula ada adabnya, iaitu tunduk. Tapi jangan terlebih. Adab ini kena selaraskan dengan syariat. Kadang-kadang kita ajar anak kita terlebih. Rokok terlebih makruh dan terkadang haram. Kerana rokok itu eksklusif untuk Allah sahaja. Rokok dia tak boleh untuk orang lain. Sebab itu tunduk, kalau nak hormat orang, tunduk ini sekadar tunduk, tak sampai peringkat rokok. Kalau tunduk rokok haram, tunduk hampir kepada rokok makruh. Tunduk biasa sahaja sebagai hormat dia. Macam tunduk Jepun.
Jepun tu dia ambil kita punya cara. Baik, settle tuan-tuan. Rokok maksud apa? Rokok itu maksudnya adalah tunduk. Itu dari sudut bahasa. Dari segi terma syarak, rokok merujuk kepada menundukkan badan seseorang yang sembahyang sehingga sampai kedua telapak tangannya dapat menyentuh dua kepala lututnya. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, makna rokok di dalam terma syarak dia berbeza, terma syarak dengan terma bahasa. Tadi kalau tunduk itu dari segi bahasa saja, tetapi dari segi syariat ataupun dipanggil bahasa agama, terma agama, tunduk ini dia merujuk kepada, rokok ini dia merujuk kepada menundukkan badan seseorang yang sembahyang. Tunduk itu sehingga sampai kedua telapak tangannya dapat menyentuh dua lututnya ataupun dua kepala lututnya. Itu dia punya tunduk di dalam istilah agama kita. Tunduk di dalam terma agama. Kita belajar agama tuan-tuan, kita tahu setiap terma dia, itu beza. Kita belajar ilmu lain juga, kita nak tahu apa terma di dalam ilmu lain. Itu cara dan kunci untuk cepat kita menguasai hukum hakam di dalam agama kita. Kalaulah tuan-tuan belajar fiqh, tuan-tuan menguasai setiap bahasa fiqh, setiap terma yang digunakan di dalam syariat kita. Fiqh ni maksud syariat. Dia tak sama dengan terma di dalam akidah. Yakin dan akidah beza. Yakin di dalam fiqh dia beza. Yakin di dalam tasawuf dia beza. Jadi terma berbeza. Kullu ta'ifatun istilahun. Tiap-tiap bidang ilmu itu kata para ulama, istilahun, mempunyai terma yang tersendiri, yang tak sama dengan bahasa orang lain. Walaupun sama bahasa, maknanya berbeza. Makna berbeza. Konsep sama juga dengan kita. Kita pun sama tuan-tuan, bahasa kita lain, bahasa negeri orang lain. Walaupun sama saja. Walaupun sama. Sebab itulah di negeri setengah tempat bahasa kita ni lembut, di tempat orang lain kasar. Itu dia kena kenal bahasa masing-masing. Jangan ambil bahasa orang tafsir ikut bahasa kita. Tak boleh. Bahasa orang itu lembut, nisbah kita itu kasar. Kita kena menguasai bahasa mengikut medan, tempat, negeri masing-masing. Begitu juga kita belajar fiqh, kuasai terma fiqh walaupun sama. Rokok kita sama tetapi fiqh berbeza. Panggilan sama rokok. Tunduk, kita tunduk, tetapi tunduk di dalam agama itu berbeza. Baik, kita tengok tuan-tuan, dia punya rekim dia ataupun dia punya standard, dia ada 3 standard. Level standard rukuk ada 3. Yang pertama tuan-tuan dia panggil standard sekurang-kurang rukuk, sah rukuk. Sah rukuk. Baik. Sah rukuk ni tunduk kita sampai level ataupun sampai tahap tangan kita ini sampai kedua kepala lutut. Itu dipanggil tahap pertama rukuk. Dua tangan kita tuan-tuan, rukuk kita tahu tunduk, badan kita tunduk, tahap mana? Dua tangan kita sampai, kalau kita sentuh dua kepala lutut. Adapun menyentuh dua kepala lutut itu bayaran asin, perbuatan sunat, bukan wajib. Yang wajib begini ataupun letak ini adalah sunat. Tuan-tuan kena beza tu. Cara pembayaran dia beza. Ni kita minded, fiqh minded. Orang fiqh, tuan-tuan para ulama fiqh, dia sangat alert dengan setiap pergerakan dan bayaran. Yang mana wajib, yang mana sunat. Wajibnya ialah rukuk tunduk tahap mana? Tunduk tahap ini level pertama. Ni. Adapun dua tangan kita sentuh sampai. Dua tangan kita sentuh sampai. Kalau kita tak sentuh pun sah rukuk. Rukuk macam tu.
Tapi sunat tangan kita jangan hulur ke bawah, bahkan tangan kita letak kedua kepala lutut, pegang dua kepala lutut. Ini level pertama. Settle tuan-puan. Kita tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Sebab nak dapat bayaran ni tuan-puan, nampak simple, ada bayaran, ada pahala, tetapi Allah tetapkan untuk dapat reward ini mesti tahu al-ilmu bil manwi. Al-ilmu mu kena tahu bil manwi, apa yang kamu niat itu. Kita tahu apa yang kita buat. Oh, ini sunat, ini wajib, baru akan dapat pahala wajib dan pahala sunat. Baik, settle level pertama ataupun standard pertama. Dia panggil standard rokok yang sekurang-kurang dapat pahala wajib. Okey, ini sekurang-kurang rokok tangan sampai. Yang kedua tuan-puan, kita ambil yang kedua dulu, pahala afdal dulu. Yang ketiga tu yang makruh, kita tak yang ketiga. Yang keduanya ialah pahala yang afdal, rokok standard afdal akmal. Sama je nama dia, afdal akmal. Yang macam kita buat sekarang ni tuan-puan, tuan-puan buat sembahyang majoriti kita buat standard yang afdal, itu standard yang akmal. Kita sedang buat, tuan-puan dah buat berpuluh tahun dah kita buat. Apa standard rokok itu? Standard afdal. Macam mana afdalnya tuan-puan? Kedudukan punggung dengan kepala sama. Rokok tunduk badan kita level mana tunduk? Punggung kita satu level dengan kepala, sama dengan kepala. Jangan kepala lebih punggung atas, jangan, makruh. Level kedua ini level afdal, kepala dengan punggung sama. Macam mana nak sama tuan-puan? Cara kita nak samakan, okey, pastikan teknik dia. Cara kita nak sama, pastikan mata tuan-puan, mata kita fokus di bawah, jangan tengok di kaki. Mata kita jangan tengok di kaki, kita tengok di bawah. Dan tangan kita ini, kita letak tangan kita di sini, kita kendurkan. Maksudnya jangan, kalau kita kerah macam tu, kita tunduk mata kita ke bawah. Teknik yang pertama. Yang keduanya, tangan kita itu kita luruskan. Jangan kendurkan macam tu, luruskan, tegak macam tu. Dan mata kita jangan tengok di kaki. Setengah orang dia tengok di kaki. Tak perlu mata tengok di kaki. Tangan luruskan di dua kepala lutut. Supaya apa? Supaya dia akan jadi punggung dengan kepala sama. Sebab itu dulu tuan-puan kita belajar masa sekolah rendah, cikgu kita, tuan guru kita, ustaz kita akan letak pembaris. Letak pembaris di punggung, dia sama dengan kepala. Kalau turun sedikit penimban, dia akan ketuk anak murid dia supaya mendonggak ke atas, supaya samakan punggung. Dia akan jadi apa nama ini, bentuk dia apa panggil, dia punya lurus tu sama. Apa ya? Buat 100? Betul, 90 darjah kan? Baik, itu yang kita nak. Settle tuan-puan. Okey, kita nak tengok yang ketiga. Ini ada juga orang buat tuan-puan, ramai tuan-puan. Kalau nak tengok aksi ragam orang sembahyang, pergilah di surau dan masjid, bermacam aneka ragam orang sembahyang mengikut versi masing-masing. Ada yang sembahyang rokok macam ni tuan-puan, teruk lagi. Oh, dia tak ada kerja. Itu lagi teruk, batal solatnya. Pergerakan melebih 3 kali. InsyaAllah kita akan sebutlah akan datang formula pergerakan dalam solat. Ada pergerakan makruh, ada pergerakan yang haram, lagi batal solat. Ya kak? Saya nak tanya, kalau bagi perempuan, berdiri kita tegak juga? Berdiri? Kan orang lelaki macam ni kan? Ya. Kalau perempuan biasa yang ada yang bagi tahu, ni sikit lah dia kena kepit sikit. Betul. Kepit sedikit tapi jangan bekot sangat. Maksud dia ni lelaki, perempuannya dia masukkan sikit. Dia masuk sikit saja. Kalau dia kepit macam tu, dia buka, itu makruh. Dia kena masuk sedikit. Jadi cara dia parking tu, landing sedikit. Okey. Settle, dua level. Dua standard. Standard yang ketiga, makruh. Okey, yang ketiga makruh ni tuan-tuan, kepala dia lebih rendah.
Kepala dia lebih rendah daripada punggung. Makruh. Makruh tak dapat pahala sunat. Hanya dapat pahala wajib sahaja. Tak dapat pahala sunat. Kerana sunat mesti sama. Contoh macam mana makruh tuan-puan? Allahu Akbar. Ni, dia tak lurus. Apabila dia keluarkan, cara ni, dua ni, dia parking, dia tak lurus kemas. Dia bengkok macam tu, dia turun. Ni, Ada juga tuan-puan orang buat ikut. Dia rasa kenapa tanya dia macam tu? Selesa. Dia ikut nafsu dia sembahyang. Ikut keselesaan dia. Ikut dia rasa nak. Dia kata solat ini santai-santai. Solat ini enjoy-enjoy. Tok Guru saya kata, bahasa kasar Tok Guru saya. Tapi dia tak kata pada orang lah. Dia kata umum. Dia kata, ikut kepala dia. Nak enjoy. Nak apa nama ini. Ikut sedap dia. Tu. Orang tua kan dia mengajar sambil beletih. Kena ikut syariat, ikut panduan, ikut protokol, ikut SOP. Tu beletih dia mengajar. Kita orang muda tak payah beletih lah. Baik. Ya tuan-puan, ada satu lagi makruh juga. Tengok teknik yang kedua makruh. Pertama, dia buka macam tu. Teknik yang kedua, tangan dia tak letak di kepala lutut, tapi dia letak di betis dia. Makruh tuan-puan, tangan letak di betis. Ini ada orang buat. Walaupun tengoknya jubahnya panjang ekornya. Sebab tu penting tuan-puan, ilmu sangat penting. Kalau ilmu zero tapi make up cantik, tak ada gunanya. Sembahyang rokok makruh walaupun pakaian cantik, jubahnya cantik, serbannya cantik, ekornya panjang, tetapi rokoknya begini. Ni tangan dia letak. Kalau tangan letak di lutut, tangan letak di betis ni. Dia apa tu apa? Tangan letak di betis. Sambil huruf. Tu teruk tu. Dah lah letak di betis. Urut pula. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ikut bacaan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Teruk tu. Tak kena gaya boleh batal sembahyang. Formula pergerakan dalam sembahyang 2 kali berturut-turut haram, 3 batal. 3 haram lagi batal. Sekali makruh, 2 haram, 3 haram lagi batal. Itu formula basic pergerakan di dalam sembahyang. Kenapa? Karena itu pergerakan yang bukan pergerakan sembahyang. Pergerakan dia tidak dituntut dalam sembahyang, tidak disunat dalam sembahyang. Apabila perbuatan tidak disunat dalam sembahyang, dia bergerak juga. Pergerakan pertamanya makruh, pergerakan 2-nya haram, tak batal. Pergerakan 3 haram lagi batal. Tetapi bergerak berturut-turut. Settle tuan-puan, itulah 3 standard rukuk di dalam syariat kita. Ya. Ya. Kalau tangan orang tu panjang ataupun badan dia tu fleksibel macam mana? Tangan panjang. Tangan dia tu lebih daripada ni. Kalau dia bungkuk, otomatik tangan dia bungkuk. Baik, kalau tak itu dalam setengah kitab dia kata tuan-puan, tangan yang beradab, tangan yang normal sampai ke ni. Baik, itu tangan yang normal, maksud tangan orang yang beradab. Kalau tangan dia luar biasa ni, panjang lebih daripada adab kita, itu tidak menjadi makruh. Kenapa? Karena kalau dia buat macam ni pun dia akan jadi macam tu. Sebab tangan dia terlebih. Tangan dia terlebih, dia terpaksa parking. Kalau dia lurus macam ni, dia akan jadi macam makruh, akan jadi macam level pertama. So, dia nak kan afdal, dia terpaksa kena buat macam tu. Tangan dia keluar. Itu okey, tetap dia dapat pahala afdal. Baik, siapa tadi nak tanya Kak? Sujud. Sujud minggu depan. Kan sembahyang solat duduk. Okey, solat duduk mudah saja. Solat duduk dia ambil level pertama, iaitu dia pemisah di antara level sujud dengan rukuk. Jadi rukuk itu isyarat lebih rendah daripada sujud. Maksud apa tuan-puan? Maksud dia kira border mana kalau duduk? Sujud ke rukuk dulu kan? Rukuk dulu tuan-puan, rukuk dulu. Ni, rukuk dulu, jangan sujud lagi. Okey, dia sembahyang duduk. Dia sembahyang duduk, rukuk dia. Ni level sembahyang duduk. Ni duduk bawah lah ni. Duduk bawah. Duduk bawah.
Tak kisahlah duduk dalam tahiyat akhir atau tahiyat awal, tapi sunat duduk tahiyat awal kemudian ubah tahiyat akhir. Okey, rokok macam mana? Rokok ni tuan tunduk. Dia kira border mana? Sempadan. Tunduk ini mesti ni kepala bahu. Dia tak kira tak kira kepala. Kepala bahu kita sama dengan kepala lutut. Ni. Bagi sama je. Tak payah terlebih. Sama. Allah. Kan dah sama ni. Pembaris. Sama je anggaran. Jadi kita mula-mula nak buat tu payah ni. Sama ke tak ni? Sama. Terlebih. Anggaran saja tak tepat. Tu samalah. Ni. Allahu akbar. Okey. Sujud lebih lagi daripada tu. Sujud. Allah. Contohlah dia tak boleh sujud tu. Tak boleh sujud. Sujud kena rendah lagi. Maksudnya kepala bahu ke depan lagi. Allahu akbar. Ni kan kelebih ni ukuran. Itulah beza orang yang duduk mesti berpandukan dua kepala bahu dengan dua kepala lutut. Tunduk dia itu. Baik, saya tahu. Okey. Last kali tuan-puan sebelum saya sebut sunat. Okey, nak sebut sunat ni, ada masa 20 minit lagi. Okey, cara sah rukuk. Baik, settle. Kita dah tahu makna rukuk. Yang kedua kita tahu standard rukuk ada 3. Dan yang ketiganya syarat sah rukuk ataupun terma rukuk. Terma rukuk ni simple saja kalau dah tahu rekin, dah tahu standard. Terma sah rukuk. Syarat sah melakukan perbuatan rukuk terbahagi kepada 5 perkara. 5 perkara ini tuan-puan saya akan ekspreskan sebab dia 5 perkara ini dia merangkumi standard tadi. Kalau kita dah tahu standard itu paling penting tuan-puan. Kunci dia berada pada standard rukuk itu. Adapun terma dia ini dia nak mendetailkan sahaja terma dia. Saya akan ekspreskan terma. Sebab last kali satu topik keempat saya nak sebut kat tuan-puan sunat di dalam rukuk. Sunat dalam rukuk tu dia ada 3 ranking bacaan. Bacaan sunat. Sunat dalam rukuk iaitu bacaan sunat dalam rukuk ada 3 ranking dia. Baik, okey, yang pertama syarat sah rukuk. Syarat sah melakukan perbuatan rukuk terbahagi kepada 5 perkara. Yang pertama, rukuk selepas sempurna membaca surah Fatihah bagi makmun yang muafiq. Rukuk selepas sempurna membaca surah Fatihah itu secara umumlah. Jadi selagi tak sempurna baca Fatihah tak sah dia rukuk. Sebab tu tuan-puan, orang yang terlupa ayat Fatihah maksudnya dia terlupa. Ghairil maghdu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus rukuk tak sah. Kenapa? Tak sempurna Fatihah. Dia terlupa. Walaupun dah 20 tahun diulang. Ayat yang sentiasa diulang. Tetapi tiba-tiba hari itu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Tak sah dia rukuk. Kenapa? Kerana Fatihah tak sempurna. Dia meninggalkan satu ayat. Siratal ladzi, dia terlupa. Dia sangkakan dia dah baca tetapi sebenarnya dia terlupa. Ada iman yang terlupa siratal ladzi, makmun tak sedar nak tegur, terus dia rukuk. Rukuknya tak sah. Kenapa? Karena kita terlupa menyempurnakan bacaan Fatihah. Itu syarat pertama, mudah saja. Yang kedua ini tuan-puan, tunduk ke hadapan tahap yang sekira-kira sampai 2 tangannya ke paras 2 lututnya bagi orang yang mempunyai kepala lutut yang normal dan bagi orang yang mampu berdiri. Yang ini yang kita dah bahas tadi. Tak perlu tuan-puan nak catat kerana kita dah sebut tadi. Itu syarat yang kedua, iaitu tunduk sekurang-kurang sampai 2 kepala lutut. Itu asasnya. Kemudian yang afdal kita dah bahas tadi. Yang ketiga tunduk ini tidak bertujuan untuk tunduk kerana lain daripada rukuk dalam sembahyang. Ingat tuan-puan, ketika rukuk bukan kerana nak menghilangkan sakit pinggang. Tak sah rukuk dia. Lama iman berdiri.
Imam berdiri membaca surah sunat lama sehingga orang-orang otai-otai ini tak tahan. Dia nak duduk sayang, nak berdiri juga, bertahan diri juga. Sebenarnya dia boleh duduk kalau dia tak tahan. Dia boleh duduk kalau dia tak tahan. Dia menghilangkan khusyuk, maka dia boleh duduk. Tapi dia gagah juga untuk berdiri. Tiba-tiba sampai satu tahap dah tak tahan dah, dia kata imam perokok, Allahu Akbar. Dia pun kata apa? Dan hati dia sakit sangat ni, kena rokok. Kenapa? Nak bagi hilang sakit pinggang. Tujuan dia rokok itu nak menghilangkan sakit pinggang, maka tak sah. Jangan niat selain. Tak perlu dia niat sahaja aku nak rokok. Kita dah bahas minggu lepas kan. Tak perlu niat. Setiap pergerakan dalam sembahyang dia niat hanyalah di takbiratul ihram. Kemudian dia menjalar, maksudnya dia akan membawa kepada rukun dan juzuk-juzuk lain. Tetapi ingat, apabila juzuk lain dia ubah niat dia kepada tujuan lain, maka tidak sah perbuatan tersebut. Kalau syirin tak apa, yang kita pernah sebut 2 minggu lepas. Kalaulah dia kata aku ni rokok serta sambil-sambil nak hilang lengah, berdiri lama sangat, itu tak apa. Tak apa, tu tak membatalkan sembahyang, cuma tak cantik lah. Yang afdalnya jangan niat apa pun. Semata-mata rokok di dalam perbuatan sembahyang, tidak ada bercampur dengan perbuatan lain daripada perbuatan sembahyang. Itu yang terbaiknya. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan. Settle yang ketiga. Yang keempat. Tunduk dalam keadaan tumakninah. Ini penting yang keempat ini. Tunduk dalam keadaan tumakninah. Kadang-kadang tuan-puan tempat yang biasanya tidak ada tumakninah, rukuk i'tidal. I'tidal bulan depan kita akan sembah. Kalau ada panjang umur lain kali. I'tidal sama juga. Rukuk pun syarat dia kena ada tumakninah. Apa dia tumakninah? Tumakninah ni dia jadi bahasa Melayu dah tuan-tuan. Tumakninah dia asal bahasa Arab. Tuma'a yatmi'u. Tumakninah tu bahasa dia. Maksud apa? Maksudnya berhenti. Segala pergerakan kita. Mulut tak berhenti. Pergerakan kita berhenti, semua pergerakan. Sekurang-kurang berhenti itu sempat masa untuk kita mengucapkan perkataan subhanallah. Berapa second? Subhanallah 3 saat contoh. Berhenti kita itu qadar masa 3 saat. Maka itulah dinamakan masa paling maksimum untuk dihukumkan tumakninah, untuk dihukumkan sah berhenti kita. Kenapa? Kerana berhenti sekejap rukuk sebelum i'tidal, berhenti sekejap itu syarat sah rukuk, bukan sunat. Dia merupakan syarat sah untuk Allah Ta'ala terima perbuatan rukuk kita. Mesti berhenti sekejap. Apa dia berhenti? Berhenti pergerakan. Walaupun mulut tetap membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Mulut tak berhenti. Yang berhentinya adalah pergerakan. Kalaulah dia orang yang tak sempat baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, sekejap sangat dia berhenti, tak sempat masa tersebut, terus dia i'tidal, maka tidak sah rukuk dia. Dia kena berhenti pergerakan, jangan bergerak. Allahu Akbar, jangan bergerak, baru dia naik. Sama juga i'tidal, kita akan bahas akan datang. I'tidal ni kembali berdiri betul. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil ard. Bukan berhenti mulut sembang, tapi berhenti pergerakan. Itu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mulut terus berbunyi, terus rukuk. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allah. Mulut tak berhenti. Yang berhenti ialah pergerakan kita. Tangan berhenti. Sami'allahu liman hamidah, bila hamid sa bergerak. Sami'allahu liman
liman hamidah, dah ke bawah. Sami liman hamidah. Berarti Rabbana dah diam. Diam tangan. Tangan dulu diam. Rabbana walakal hamd. Okey. Yang kata tumakninahnya ialah i'tidal ini sami Allahu liman hamidah, berhenti. Sekejap sempat kita pergerakan kita tak bergerak ini, sekadar masa yang paling maksimum ialah subhanallah, sempat. Mulut tak berhenti. Mulut tetap baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi. Kemudian terus sambung mulut nak tuju Allahu akbar. Mulut bersambung terus. Ucapan tak perlu berhenti, yang berhenti ialah pergerakan. Ada orang yang tak berhenti bergerak, tidak sah i'tidalnya. Contoh tuan-tuan, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Allah. Ni dia ada gaya dia. Santai dia, santai. Macam-macam versi Itu versi yang tak sah, versi yang di-reject oleh Allah Ta'ala. Buat menyemak masjid, penuh masjid. Mayan tak sah, datang jauh-jauh. Orang sedia masjid untuk orang solat, dia bukan datang solat. Jogging boleh, beritahu dia. Itu teknik jogging dia tu. Dia katakan solat ni ustaz jogging. Macam jogging, macam saya jogging. Okey, settle tuan-tuan. Itu tuan-tuan ini last sekali, yang nombor 5. Nombor 5 ini dia tambahan saja dalam kitab lain. Nombor 5 ni kita memang jangan buatlah, tambahan saja, iaitu tidak melakukan dengan cara inkhinas. Inkhinas ni tambahan di dalam kitab Fiqh Ibadat Mazhab Syafi'i karangan Sayyid Muhammad Amin bin Idrus, ada dalam kitab tu. Inkhinas ni perbuatan merendahkan punggung, kemudian mengangkat kepala dan menghulurkan dada ke depan. Jangan orang buatlah. Rendah punggung, kepala diangkat. Ni payah nak buat. Saya nak tunjuk payah. Dada ni ke depan, punggung dia ke bawah. Dia asal macam tu je. Dia asal rokok macam tu, tapi teknik dia luar biasa. Dia ada ke depan, punggung ke bawah, payah tu. Macam serigala. Teknik serigala. Okey, yang kelima ni kita tak bahas. Last sekali tuan-tuan, satu topik yang keempat. Okey, pertama kita bahas makna rokok. Yang kedua, standard rokok ada 3. Yang ketiga, terma rokok ada 5. Dan yang keempat, satu topik keempat ialah bacaan. Last sekali, bacaan sunat dalam rokok. Tuan-tuan boleh pilih bacaan sunat dalam rokok. Ada 3 standard bacaan. Nisbah bilangan. Bilangan bacaan tasbih dalam rokok yang disunatkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu dia punya bacaan sunat di dalam rokok. Rokok tu wajib, dan bacaan disunatkan dalam rokok ada 3 standard nisbah bilangan. Nisbah bilangan dia ada 3 standard. Baik, standard pertama. Standard yang pertama ini dia panggil bilangan maksimum ataupun sekurang-kurang bilangan untuk mendapat pahala sunat. Dapat pahala sunat, tak dapat pahala afdal lah. Ini standard pertama. Standard pertama, sekurang-kurang sunat. Sunat membaca lafaz tasbih dalam rokok sekurang-kurang 1 kali untuk mengelakkan daripada makruh. Kerana rokok tanpa membaca tasbih adalah makruh. Rokok tanpa membaca tasbih makruh dalam mazhab kita. Jadi nak mengelakkan makruh, sunat untuk mendapatkan pahala sunat semata-mata, tidak ada pahala bonus, kita baca 1 kali. Ini untuk orang yang terlebih rajin nak express. Nak express. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, baca cantik, cepat, jangan gelojoh, jangan gepuh sehingga tak tepat bacaan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, tapi baca jampi serampah. Jadi sampah. Jampi pun tak jadi. Subhana, maha suci Allah. Rabbiyah, Tuhan kita. Azim, ciri dia sangat besar kuasanya. Supaya kita sentiasa connect dengan Allah Ta'ala.
Setiap pergerakan kita itu kerana Allah, dan ada bacaan yang menyedarkan kita, yang kita menghadap ini, yang kita sedang menghadap ini, siapa dia? Subhana, Maha suci, sempurna daripada segala sifat kelemahan. Itu subhana. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang besar kuasanya, yang azim kuasanya. Subhana itu kenapa maha suci? Suci daripada segala sifat lekeh dan sifat kelemahan. Kelekehan, kelemahan tidak ada pada Allah Ta'ala. Itu subhana. Kita kena angkat Allah Ta'ala, azimkan Allah, besarkan Allah. Tu subhana rabbiyal azim wa bihamdih, wa bihamdih, puji-puji. Apabila dia besar kuasanya, inilah orang yang layak dan sewajar untuk kita puji. Itu dia panggil subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dua itu. Ada dua kalimah. Baik, bacaan pertama sunat. Subhana rabbiyal azim, azim Allah. Allah, azim. Jangan azim. Jadi azim pula. Bukan azim, azim Allah. Kalau azim jadi zai. Azim, azim. Bukan azim. Walaupun nama orang Melayu kita ni azim. Dia sebenarnya Arabnya azim Allah, azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baik. Standard yang kedua tu, Pak. Ini standard yang kita buat. Apa dia standard yang kita buat? Dia panggil sekurang-kurang afdal. Beza tadi, tuan-puan. Tadi standard pertama sekurang-kurang sunat. Yang kedua pula, ranking yang kedua, sunat kan ada ranking, ada afdal, ada sunat, ada naik atas lagi afdal. Maka afdal di dalam bilangan ini, tuan-puan, dia ada pula standard kedua ni, dia panggil sekurang-kurang afdal. Maksud apa? Maksudnya untuk mendapat pahala bonus, bonus tu dia banyak. Dia ada sekurang-kurang dah dapat bonus dah. Itu dia panggil sekurang-kurang afdal. Maknanya dia ada paling afdal. Dia ada maksimum. Untuk mendapat bilangan sekurang-kurang afdal, berapa? Bacaan dia 3. 3 kali. Bilangan sekurang-kurang afdal atau akmal ialah 3 kali. Lagi kemudian 5, 7 dan 9. Tu. Tuan-puan pilih yang mana? Dapat pahala sekurang-kurang bonus. 3 atas sedikit, 5 atas lagi 7 atas lagi 9. Sekat 9 je. Yang standard yang ketiga, paling akmal. Dia ada paling afdal. Yang ni full mark, dapat markah penuh. Standard dalam bahasa akademik dia panggil paling afdal. Tadi sekurang-kurang afdal. 3, 7, 3, 5, 7, 9. Itu paling afdal. Ingat tuan-tuan, ini untuk sembahyang seorang diri, untuk makmum dan juga untuk sembahyang seorang diri dan juga makmum, bukan untuk imam. Jangan. Imam dia ada etika dia. Kat sini dia kena, imam kena tahu tempat-tempat yang disunatkan, tempat yang makruh. Iman makruh lebih daripada 3. Kita sujud ni, duk berdoa dalam sujud ni sampai sebelum orang azan, bangkit. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Hebat dia. Subuh tengah jam dia sujud. Pukul 5, pukul 5.50, 5.48 contoh je lah. Pukul 5.48. Sembahyang seorang diri boleh. Jangan jadi imam. Imam dia tak sunat lebih daripada 3. Kerana Nabi kata imam ini dia kena akhaffu. Akhaffu ni yang terlebih ringan, yang ambil standard afdal sahaja. Paling afdal untuk eksklusif makmum dan juga sembahyang seorang diri sahaja, bukan untuk imam. Sebab imam dia kena raikan. Imam dia kena raikan.
kepelbagaian makmum di belakang. Ada orang nak cepat, ada orang yang sakit, ada orang yang ibunya sakit nak balik cepat. Dia kena meraihkan kepelbagaian hajat makmum di belakang ini, bukan untuk kepentingan self interest dia, tidak. Ini etika imam. Tak boleh. Terkadang tuan-puan ada yang habit dia rakaat yang terakhir dia sujud lama sujud afdal, bukan imam tetapi sembahyang seorang diri. Wallahu a'lam. Tuan-puan, insya-Allah kalau ada soalan kita simpan untuk pertemuan kita akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, ada waktu kita akan jumpa lagi. Saya tak sempat untuk buka soalan kerana kita nak beri ruang masa kepada tuan-tuan rehat. Sementara slot yang kedua Tuan Guru kita sampai, Habib kita sampai, tuan-tuan boleh mula slot yang kedua. Kalaulah ada soalan simpan dulu, yang mana terbuku di hati, tak puas hati, tak berasa keliru dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi sekali lagi akan datang. Cuma tuan-tuan, sepatutnya slot saya ada hari Khamis depan. Kebetulan saya terlupa. Khamis depan tu saya ada jadual saya di Kelantan. Saya confirm dulu dengan Ustaz Roshan. Tiba-tiba saya tengok balik skedul jadual saya. Saya waktu tu saya ada urusan di sana. Jadi terpaksa batal kami ni, orang lain kami alih. Mudah-mudahan kita akan tengok jadual bila balik. Kalau ada kita akan sambung, iaitu rukun yang keberapa? Yang keempat, i'tidal, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتطهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله. Sama-sama, insya-Allah.